Hello guys, welcome back to the Bola Sepak. So assalamualaikum kepada semua. So hari ni aku nak berkongsikan dengan korang semua mengenai 4 player bola sepak yang bersara awal lah. Tak kisahlah sama ada zaman dia orang tengah peak ataupun zaman dia orang tengah top, bahkan mungkin ada di kalangan dia orang ni yang berhenti ataupun retire masa zaman dia orang ni golden boy. So jom kita tengok. Untuk yang pertama adalah namanya adalah Hidetoshi Nakata. So Hidetoshi Nakata ni adalah salah seorang player Asia yang berjaya lah pada masa tu. Bukan setakat untuk Asia, bahkan dia ni antara player Jepun yang bermain untuk klub-klub Eropah lah. So jom kita tengok kepada permulaan karier kepada Nakata ni. Kalau sebut pasal klub Eropah, Nakata ni mula menyerlah dalam permainan dia ketika mana dia mewakili pada masa tersebut kelab yang bernama Perugia, dan kemudian berpindah kepada AS Roma. So bila di AS Roma ni, dia ni antara orang kata apa, player yang sangat-sangat menonjol pada masa tersebut lah. Dan antara gelaran yang keluar pada masa tersebut adalah dia ni boleh dikatakan sebagai si permata kecil. So bisa Nakata ni bukan setakat dalam padang, pada luar padang pun dia tetap ada bisa dia. Nak tahu bukti dia dekat mana? Korang boleh tengok masa transfer masa dia tengah main dengan Roma, dia dapat tawaran untuk berhijrah ke kelab Parma. Dekat situlah nilai market dia mula mencanak naik dan market dia semakin tinggi. Setelah tu dia berhijrah ke Parma dan beberapa tahun dia bermain di sana. Pada usia dia 29 tahun, tiba-tiba dia umumkan untuk bersara daripada karier bola sepak. Orang lain tengah terkejut, kau tengah peak, tengah form, tiba-tiba kau nak bersara. Dah kenapa kan? So bila ditanya kepada Nakata ni jawab benda mudah. Dia kata apa yang dia nampak sekarang ni, kebanyakannya orang yang bermain bola sepak bukanlah bermain sebab bola sepak itu ataupun perasaan cinta kepada bola sepak. Bahkan diorang yang bermain bola sepak ni adalah semata-mata sebab duit. That's why lah dia berhenti, sebab dia rasa hilangnya perasaan cinta kepada bola sepak kat situ. Tak cukup tu saja, Nakata ni proceed lagi. Selepas dia tamat retire untuk karier profesional, dia pun berjuang tapi dalam bidang yang lain lah. Dia jadi seorang usahawan dan dia ni antara orang yang giat menjual sakit ataupun arak di Jepun. Dan sekarang ni beliau sendiri, aku boleh katakan antara orang yang terlibat banyaklah dalam aktiviti kemasyarakatan yang ada dekat Jepun. Serta bak Nakata, serta bak Asia, kita pergi pula ke Eropah. Seorang ni nama dia David Bentley. Kalau korang sebut pasal David Bentley ni, aku boleh katakan David Bentley ni sebenarnya adalah jelmaan kepada David Beckham lah. Mana taknya kalau korang tengok sendiri muka si David Bentley tu ada iras-iras David Beckham. That's why lah ramai orang katakan dia ni adalah jelmaan kepada David Beckham. Dan dia ni juga antara bakat-bakat terhangat England pada masa tu. Tapi yang malangnya, bakat-bakat England yang terhangat, yang terpower, tapi berhenti sekat jalan. Aku nak cakap permulaan karier kepada David Bentley ni, permulaannya adalah dia bermain untuk Arsenal. Tapi setelah dia tak dapat tempat dekat Arsenal, dia tak dapat menembusi line up yang ada pada masa tersebut, dia ni pun berhijrah lah ke Blackburn. Masa dekat Blackburn, dia ni mempamerkan prestasi yang sangat-sangat cemerlang, sampai kan Spurs ni beli dia tau. Tottenham Hotspur ni memang berminat lah beli dia. Walaupun Tottenham Hotspur ni kita boleh katakan satu kelab yang besar tapi tak ada piala, tapi boleh dikatakan dia berjaya menarik minat kelab yang proaktif ataupun terbuka untuk dikembangkan bakat dia. And then that's why dia pun terima lah lamaran daripada Spurs tu untuk join Spurs, main untuk Spurs. So bila dia main dengan Spurs ni, dia tengah peak, tiba-tiba dia umum bersara. Masa dia tengah peak tu, dia umum bersara. Yang bestnya, dia sanggup call Sky Sport. Dia bagi tahu dekat Sky Sport dia tak nak main sebab dia rasa dah hilang perasaan dia dekat bola sepak. Dan karier dia, habis-habisan dia macam tu je. Tak ada apa pun yang boleh kita katakan wow factor ke apa, tak ada. Memang macam tu je. So pada aku sayang lah untuk seorang bakat muda England, orang boleh kata sampaikan, orang boleh kata jelmaan David Beckham dan sebagainya. So pada aku sangat-sangat sayang untuk David Bentley. Untuk yang ketiga ni adalah Carlos Roa. Untuk korang yang tak kenal Carlos Roa ni, Carlos Roa ni sebenarnya adalah goalkeeper mematahkan hati seluruh rakyat England pada masa tersebut. Mana taknya World Cup 1998, dia savekan penalti daripada David Batty pada masa tersebut. Kau bayangkan dengan prestasi goalkeeper yang cemerlang macam dia. Sabar, kita tak masuk lagi bab retire dia. Dia pula tahun 1999, 1998 dah cemerlang, 1999 menang pula UEFA Cup Winners' Cup dengan Real Mallorca pada masa tu. Tahun 2000 kelab tu tawarkan dia untuk extend kontrak ataupun sambung kontrak lah. Tapi dia tolak. Dia kata dia nak fokus kepada agama, sebab dia kata kiamat dah semakin hampir. Dia ni orang yang takut lah bab-bab kiamat ni dan sebagainya. Dan pada dia tahun 2000 tu adalah tahun yang sangat-sangat teruk lah, yang mana kat situ terdapat pelbagai peperangan yang berlaku, kebuluran, orang miskin,
Dan mungkin juga ada orang panggil apa, musibah ataupun bala bencana yang berlaku macam banjir dan sebagainya. So terdapat banyak sangat kemungkaran dan juga keburukan yang menindas dunia pada masa tersebut, dan dia rasa takut, dia fokus pada agama. Dan dia ni ada keluarkan satu kata-kata lah. Dia ni optimis bahawa dia kata orang yang paling banyak menghadapi masalah ni sebenarnya orang ni tak dekat dengan Tuhan. Jadi aku tak nak mention banyak. Kita ni dah besar panjang, pandai-pandai lah kita fikir tak. Okey, untuk yang terakhir, aku rasa mungkin di kalangan kita ramai lah yang tak kenal dia ni. Dan dia ni adalah Peter Knowles. Siapakah Peter Knowles ni? Untuk korang yang tak tahu, Peter Knowles ni boleh dikatakan antara wonder kid ataupun golden boy England pada era 60-an, 70-an. Masa tu bapak aku pun tak lahir lagi. Aku jangan tanyalah, memang tak ada lah. Jadi Peter Knowles ni dia bermain dengan skuad England bawah 23 tahun. Dan nak kata dia punya perform ni, dia punya power ni, dia main untuk Wolves tau. Tapi satu tahap tu Bill Shankly yang masa tu tengah orang panggil apa, jadi manager kepada Liverpool, coach Liverpool, berminat gila nak dapatkan si Peter Knowles ni, tapi dia tak nak, dia tolak. Nak kata dia punya power, dia punya orang panggil apa, level dia tu kan. Tak cukup tu saja, umur 23 tahun secara tiba-tiba Peter Knowles ni umumkan untuk bersara daripada dunia bola sepak. Korang mesti tertanya-tanya, tapi ini adalah hakikat dia. Peter Knowles ni nak jadikan kisah pada latihan pramusim. Dia masa tu latihan pramusim di Amerika Syarikat. Dia pun pergilah ke Amerika. Ketika di sana dia terjumpa dengan dua orang paderi. Setelah berkenalan dengan dua orang paderi ni, dia sedar dan dia rasa tertarik untuk mempelajari agama dan juga mempelajari kitab Bible. And then dia keluarkanlah statement masa ada interview masa di Temu Ramah, orang tanya dia dan kawan-kawan dia tanya dia kata dia masih lagi boleh bermain, dan dia boleh bermain dengan sangat-sangat baik lagi pada masa tersebut tapi dia lebih memilih untuk mendalami kitab ilmu. Dan orang ingat dia main-main, teammate dia semua ingat dia main-main, tapi last kesudahannya setelah pulang daripada latihan pramusim dan sebagainya, dia kembali. Tapi untuk training ground, untuk ke club dia dan sebagainya tu, dia dah tak ada, dia dah tak join, tak sertai dah semua aktiviti-aktiviti club, permainan, mungkin daripada segi match, daripada segi training ground dan sebagainya, semua dia tak join. Dan kawan ingat dia akan kembali mungkin dalam ambil masa dalam 2-3 minggu. Tapi kesudahannya setelah daripada pramusim, setelah daripada apa yang diperkatakan oleh Peter Knowles ni, dia dah tak kembali dah sampailah kesudah. Jadi aku boleh katakan pelbagailah pengakhiran yang kita boleh katakan karier bola sepak ni tidak hanya mati kepada kecederaan, tapi bahkan banyak faktor. Kadang-kadang tu kesedaran, kadang-kadang menyebabkan orang panggil apa, perasaan dan sebagainya lah. Jadi aku rasa itu saja daripada aku untuk kali ni. So kepada korang yang baru lagi dalam channel Berbola Sepak, cepat-cepatlah tekan butang subscribe tu, dan jangan lupa untuk like dan share video ni kalau korang rasa bermanfaat, dan jangan lupa untuk tekan butang ring bell notification tu supaya nanti kalau ada video-video yang menarik dan korang tak adalah terlepas untuk menontonnya nanti. Pada korang yang nak komen ataupun nak tambah baik tentang video, korang boleh komen dekat bawah. Dan mungkin kalau korang-korang ni ada topik-topik hangat yang boleh kita sembangkan bersama ataupun kongsikan idea dan pendapat, korang boleh juga letakkan di ruangan komen di bawah. So aku rasa itu saja daripada aku. Aku Wik Wazif. So till we meet again.